Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bainan nafkhataini arba'un. Qalu ya Aba Hurairah arba'una yawman. Qala abaitu. Qalu arba'una sanah. Qala abaitu. Qalu arba'una syahran. Qala abaitu. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل متفق عليه. Dan darinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, di antara dua tiupan, yakni tiupan sangkakala yang pertama dan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala ialah tiupan malaikat Israfil yang menyebabkan berlakunya kiamat yang besar. Tiupan ini menghancurkan langit dan bumi. Bintang-bintang cakrawala bertaburan, berlaga dengan bumi, hancur lebur, air laut naik, bukit terbang, habis hancur belaka. Setelah dibinasakan, maka Allah Ta'ala perintah tiup yang kedua. Tiup yang kedua ni jadi semula, iaitu alam akhirat. Dihidupkan mereka yang mati. Lalu mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, 40 hari? Jarak di antara dua tiupan ni 40. Abu Hurairah kata, Nabi kata begitu. Lalu mereka tanya, 40 hari? Kata Abu Hurairah, aku tak mau jawab. Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Kata Abu Hurairah, aku tak mau jawab. Mereka kata lagi 40 bulan? Kata Abu Hurairah, aku tak mau jawab. Dan dibinasakan tiap-tiap sesuatu. Malaikat ajibuz zanab. Padanya disusun semula kejadian. Kemudian Allah menurunkan air dari langit. Lalu mereka tumbuh laksana tumbuhnya tanaman-tanaman yang menghijau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengikut riwayat yang lain 40 tahun. Ada riwayat yang mengatakan 40 tahun. Riwayat ni Abu Hurairah tak sebut. Riwayat yang lain mengatakan 40 tahun. Jarak di antara dua tiupan sangkakala ni ialah 40 tahun. Tiupan yang pertama dihancurkan semuanya, kecuali yang dikecualikan. Para ulama mengatakan yang dikecualikan ialah nabi-nabi. Jasad nabi-nabi tidak dihancurkan. Jasad orang-orang yang mati syahid tak dihancurkan. Orang yang mati syahid di medan perang tak dihancurkan jasad mereka. Kerana luka mereka, darah mereka menjadi saksi pada hari kiamat. Dihancurkan semua. Malaikat yang dikecualikan. Yang tak dihancur ialah ajibuz zanab. Ajibuz zanab ialah tulang yang halus, duduk di bawah hujung tulang belakang. Hujung belah bawah, kita panggil sulbi. Duduk di situ. Tulang ni sangat halus. Mereka yang menggali mayat-mayat yang lama, mungkin ratus tahun ataupun ribu tahun, yang diketahui matinya, didapati tulang tu tak hancur. Walaupun dibakar dengan kuasa yang boleh mencairkan besi, yang boleh merepukkan batu oleh kajian sains sekarang, tetapi tulang ni tak hancur juga. Ditumbuk dengan alat-alat yang paling keras dan kuat, tak hancur juga. Kajian sains moden mendapati betul sebagaimana yang diucap oleh Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan inilah dia benih manusia. Setelah 40 tahun tiup sangkala yang pertama, Allah menurunkan hujan. Lepas turun hujan, tumbuh balik daripada benih itu. Tumbuh balik sebagaimana tumbuhnya pohon kayu.
Kita lihat si Allah Ta'ala boleh tumbuhkan pohon kayu. Ada pohon kayu yang besar, pohon kayu yang kecil. Ada pohon kayu yang dia punya butir halus je, boleh tumbuh semeluk besar. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjukkan kuasa dia di dunia. Kita tengok pohon kayu yang tumbuh, rumput yang tumbuh, mengikut ukuran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada tumbuhan-tumbuhan itu. Begitulah manusia dibangkitkan pada hari kiamat kelak melalui benih masing-masing. Ini adalah kekuasaan Allah Ta'ala yang kita wajib beriman adanya hari akhirat dan beriman peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari akhirat. Hadis yang ke-30, wa anhu qala baina nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithu al-qauma jaa a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu faqala ba'du al-qaumi sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري. Dan darinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam majlis bercakap kepada orang ramai, tiba-tiba datang seorang A'rabi, yakni seorang Badui dari kawasan pendalaman. Lalu ia berkata, bilakah berlakunya kiamat? Tadi tentang kiamat, ini ditanya bila berlakunya kiamat. Maka Rasulullah SAW meneruskan percakapannya. Lalu kalangan orang ramai berkata-kata. Rasulullah dengar apa yang dia kata, tapi tidak senang dengan apa yang dia kata. Kata setengah kalangan mereka bahkan Rasulullah tak dengar. Sehingga apabila selesai dalam menyampaikan ucapannya, lalu baginda SAW bersabda, mana dia orang yang bertanya berkenaan dengan kiamat? Lalu ia, yakni si Badui itu berkata, ini saya wahai Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, apabila dihilangkan amanah, maka tunggulah berlakunya kiamat. Lalu dia berkata, bagaimana menghilangkannya? Sabda Rasulullah SAW, apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah berlaku kiamat. Ada riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menceritakan tanda hampirnya kiamat, di mana seorang Arab Badui, yakni Arab daripada kawasan darat, kawasan yang jauh. Biasanya yang duduk jauh ni kurang mengaji. Dia datang menemui Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang menyampaikan ucapan. Dia masuk ke masjid, terus tanya, bila kiamat wahai Rasulullah? Rasulullah tengah bercakap. Rasulullah tak layan. Lalu kalangan orang ramai, boleh jadi Rasulullah marah dah, kerana dia tanya tak ikut adab. Nantilah habis bercakap dulu baru tanya. Ini Rasulullah sedang bercakap, pergi tanya, tak beradab. Ada kalangan sahabat mengatakan Rasulullah dengar, Rasulullah tak dengar, kerana terlalu khusyuk menyampaikan ucapan. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, mana dia orang yang tanya tentang bila kiamat tadi? Lalu dia berkata, ini saya wahai Rasulullah. Jawab Rasulullah SAW, apabila hilangnya amanah,
Kalau nak tahu bila berlaku kiamat, bila hilangnya amanah. Oleh kerana amanah ni perkara yang wajib, perkara yang besar. Bagaimana boleh hilang? Berani orang khianat terhadap amanah, dia berasa pelik. Memanglah dia orang kawasan darat yang hidup udaranya bersih dan akhlaknya juga bersih. Setelah dia masuk Islam, dia berasa pelik bagaimana amanah boleh hilang. Kata Nabi SAW, dia tanya bagaimana hilang. Kata Nabi, bila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Bila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Di sini menunjukkan bahawa di antara tanda akhir zaman ialah apabila amanah urusan umat dihilangkan, diberi pada orang yang bukan ahlinya. Amanah apa di sini? Kepada kita amanah ni kirim barang, simpan barang, sekadar itu saja. Amanah yang besar ialah amanah memimpin kerajaan, memimpin urusan umat, yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa, yang bermaksud sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menunaikan amanah dengan menyerahkan amanah itu kepada orang yang ahli dapat menunaikannya. Dan apabila kamu menghukum di kalangan manusia, seluruh manusia, hendaklah berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu dengan ajaran yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri, pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Sama ada pemimpin negara ataupun pemimpin masyarakat. Ulama tafsir mengatakan pemimpin negara ialah orang yang diurus untuk menjadi pemerintah, raja-raja, presiden, menteri-menteri. Itu ulil amri. Pemimpin masyarakat ialah para ulama, orang-orang alim yang menjaga urusan agama. Taat kepada mereka selagi mereka taat kepada Allah dan Rasul. Maka jika sekiranya berlaku pertelengkahan, perbalahan di kalangan kamu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Itulah penyelesaian kalau kamu sungguh-sungguh beriman kepada hari akhirat. Itu penyelesaian yang sebaiknya. Di sini menunjukkan bahawa amanah yang paling besar ialah amanah memimpin umat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kerana melaksanakan syariat adalah amanah yang paling besar. Disebut dalam ayat yang lain, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mempamerkan, kami Allah membentangkan, menunjukkan amanah, menunjukkan satu perkara yang dinamakan amanah kepada langit, bumi, bukit, bukau dan gunung ganang, supaya mereka ambil amanah ini. Tiba-tiba langit, bumi, bukit, bukau dan gunung ganang tidak mau, tidak bersedia, enggan. Mereka takut untuk mengambil amanah ini.
manusia mengambilnya. Manusia sanggup mengambilnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat jahil. Amanah ni diambil oleh manusia. Makhluk manusia mengambil amanah. Ulama mengatakan amanah ialah amanah memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala, menunaikan perintah dan meninggalkan larangannya. Mengapa langit, bumi, bukit, bukau, gunung, ganang takut? Tuhan kata, barang siapa yang tunaikan amanah ini akan diberi syurga, nikmat yang tak terhingga. Tetapi barang siapa yang tak tunai amanah ini dihumbam ke dalam neraka. Ini menyebabkan langit, bumi, bukit, bukau dengan gunung ganang takut. Takut dihumbam dalam neraka. Manusia ambil amanah ini kerana Tuhan sudah tetapkan hanya manusia yang boleh mengambil amanah ini. Makhluk lain tak boleh. Malaikat tak boleh. Malaikat adalah makhluk ruhani. Makhluk roh. Tak makan, tak minum, tak beristeri, tak beranak. Tak ada lelaki, tak ada perempuan, tak ada nafsu. Ini malaikat. Kayu, batu tak boleh amanah ni kerana tak boleh gerak. Kena tolak, kena tebang, kena akuk baru dia bergerak. Tak boleh melaksanakan tugas. Yang boleh melaksanakan ialah manusia. Yang ada akal, yang ada tubuh, yang ada nyawa, yang ada roh. Maka manusialah yang boleh menunaikan amanah ini. Allah Ta'ala telah memutuskan. Dan Allah Ta'ala melantik Nabi Adam menjadi Nabi yang pertama. Kemudian Nabi-Nabi. Allah sebut dalam Quran. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi zalimin. Dan apabila Tuhan menguji Ibrahim alaihi salam dengan beberapa kalimah, Tuhan uji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah. Ibrahim menunaikan perintah. Termasuklah perintah suruh hantar anak bini ke tempat tak ada manusia. Ibrahim sanggup buat. Termasuklah perintah suruh sembelih anak. Ibrahim sanggup buat. Apa saja Tuhan perintah Ibrahim buat. Tak tanya. Bila Tuhan suruh hantar anak dengan bini dia yang dikasihi di bumi Mekah yang kering, tak ada air, tak ada pohon kayu pun tak ada. Ibrahim tak tanya Tuhan, pasal apa tak ada pohon kayu sini? Pasal apa tak ada kedai sini? Tak ada orang sini. Ibrahim tak tanya. Ibrahim terus letak anak isteri, tak tanya Tuhan. Kerana Ibrahim percaya Tuhan tu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ikutlah perintah Tuhan, dia berilah. Bila Tuhan suruh Ibrahim sembelih anak dia Ismail, anak ni hak Tuhan, nikmat Tuhan. Bila Tuhan suruh kena buat, Ibrahim sanggup. Tuhan batalkan perintah itu, diganti dengan kibas, biri-biri daripada syurga. Ibrahim menunaikan perintah itu. Kemudian Tuhan kata, aku lantik menjadi imam wahai Ibrahim. Imam kepada manusia, imam ibadat dan imam urusan dunia. Aku lantik menjadi imam. Imam ibadat dan imam urusan dunia, menjadi Nabi Rasul yang memimpin manusia. Ibrahim kata, wa min dhurriyyati. Mintalah Tuhan zuriat keturunan anak-anak aku jadi imam juga. Tuhan kata, Tuhan jawab, la yanalu ahdi zalimin. Tidak boleh mencapai janji aku ini orang-orang yang zalim. Orang yang khianat, yang tak ikut perintah Allah Ta'ala, jaga. Kalau jadi imam, jadi pemimpin, tak termasuk dalam jaminan aku, Tuhan kata. Inilah yang langit bumi, bukit bukau gunung ganang takut. Hanya mereka yang boleh melaksanakan syariat Allah. Ini saja yang boleh memimpin untuk menunaikan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan betul. Bila akhir zaman, Nabi kata,
amanah ni hilang. Hilang amanah. Orang lantik bukan lagi kerana nak melaksanakan syariat. Lantik kerana nak pitih. Kerana nak benda. Kerana nak kesenangan. Ini adalah tanda dunia akhir zaman. Dunia akan dihancurkan. Bila-bila masa sahaja. Menandakan kemusnahan. Hadis yang ke-31. Wa anhu anna Rasulullah SAW qala yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim, rawahul Bukhari. Hadis ni menyebut lain pula. Dan darinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, imam-imam itu akan sembahyang untuk kamu. Maka jika mereka betul, maka bagi kamu dan bagi mereka. Dan jika sekiranya mereka salah, maka bagi kamu dan bala dosa ke atas mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama menafsirkan hadis ni, ada di akhir zaman ni tok imam. Hak jahil jadi tak imam. Baca tak betul jadi tak imam. Tak tahu agama jadi tak imam. Hak jahat jadi tak imam. Pasal apa dia ada tuliah? Hak yang soleh yang baik tak ada tuliah. Ini tanda akhir zaman. Akan berlaku orang-orang jahil dilantik menjadi imam. Siapa imam sembahyang? Lalu Nabi kata, sekiranya mereka betul, kamu boleh pahala, mereka juga boleh pahala. Sama dengan kamu. Sekiranya mereka tak betul, kamu boleh pahala, mereka boleh dosa. Di sini menunjukkan kita jangan tinggal sembahyang berjamaah. Jangan tinggal sembahyang Jumaat. Di mana kita berada. Di sinilah Imam Al-Qurtubi menyebut dalam tafsirnya, sekiranya kita mengalami imam-imam yang tak betul, macam mana nak buat dosa sembahyang? Tidak sembahyang juga. Kalau kamu mampu tukar imam tu, tukar imam tu. Kalau tak mampu, cari kat lain. Kalau cari kat lain jadi fitnah, kamu sembahyang. Sekiranya dia yang melakukan dosa, tak siapa apa dia murtad. Dia buat dosa, tak siapa apa dia murtad. Dia salah saja, maka kamu sembahyang. Sebagaimana Abdullah bin Umar sembahyang di belakang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang terkenal dengan zalim. Abdullah bin Umar ni sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Sembahyang di belakang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang pemimpin yang terkenal dengan zalim. Satu masa dia menguasai Mekah di zaman kerajaan Amawiyah. Dia seorang yang zalim. Dia jadi imam. Dia zalim, dia hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran pula tu, zalim. Jadi imam. Abdullah bin Umar sembahyang belakang dia. Di sini hujah ulama mazhab Syafi'i, beberapa mazhab yang lain mengatakan boleh sembahyang di belakang orang yang fasik. Tak jadi salah. Ini kaul yang asah. Adapun kitab-kitab yang mengatakan tak boleh sembahyang belakang orang fasik, ini kaul dhaif. Kaul yang lemah. Kerana Abdullah bin Umar sembahyang di belakang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf ni zalim. Bunuh ulama-ulama. Zalim dia. Bunuh ulama. Dia tak kafir, dia zalim. Kalau tak ikut dia, dia bunuh. Ulama-ulama, orang alim, ulama-ulama tabi'in. Dia pergi ke Mekah jadi imam. Abdullah bin Umar sembahyang belakang dia. Abdullah bin Umar dia sahabat Nabi. Maka ulama mengambil dalil bahawa kita sembahyang di belakang orang fasik sah. Kita boleh pahala, dosa dia itu hal dia. Ini maksud hadis ni. Sekiranya dia ahli bid'ah, sahabat mereka kubur, sembahyang dia tak sah, macam mana nak buat? Kita terpaksa sembahyang juga. Sembahyanglah. Ulama mengatakan, lepas tu kita sembahyang ulang pula. Hak sembahyang dengan dia tu jatuh sunat, bukan sembahyang Jumaat. Ada ulama mengatakan demikian. Kita sembahyang, lepas tu ulang balik.
Kalau takut jadi fitnah, sembahyang balik di rumah kita. Itu dia. Kalau sembahyang Jumaat, kita sembahyang Zuhur pula di rumah kita. Sembahyang yang pertama tu kerana nak elok daripada fitnah. Sembahyang yang kedua itu sembahyang kerana takut tidak sah sembahyang yang pertama itu. Ini sembahyang kedua. Ini ulama-ulama mengatakan demikian, di antaranya Al-Qurtubi menyebut dalam tafsir ini. Ini akan berlaku di akhir zaman. Apa yang Nabi sebut ni adalah perkara yang berlaku di akhir zaman. Ini menandakan kenabian. Memang orang zaman dulu tak fikir macam mana boleh jadi orang jahat jadi teriman, orang murtad jadi teriman. Ini berlaku di akhir zaman, akan berlaku. Kerana di waktu pagi dia beriman, waktu petang dia kafir pula. Waktu pagi Islam dia molek, bila dia petang dia kata ikut Islam ni susah, dia kata. Kalau laksanakan Islam wahara dia teriman. Tok Imam pergi cakap begitu. Tok Imam pergi kata kalau laksanakan hukum hudud boleh waksuk tangan. Jadi Tok Imam sembahyang. Buat main hukum-hukum syariat, hukum yang ada dalam Quran. Ini tak boleh berlaku. Kalau berlaku demikian, itulah cara yang diajar oleh para ulama untuk menyelamatkan diri kita. Nabi kata, mu boleh pahala, imam yang jahat tu boleh dosa. Dia pikullah dosa dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang 32. Wa anhu radhiyallahu anhu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Qala khairun nasi linnasi ya'tuna bihim bis salasili fi a'naqihim hatta yadkhulu fil Islam. Dan darinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu menyebut firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Adalah kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia seluruhnya. Katanya, sebaik-baik manusia kepada manusia ialah mereka yang datang dalam keadaan dibelenggu rantai, diikat tangan sehingga ke leher mereka, sehingga mereka masuk ke dalam Islam. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ajiballahu azza wa jal min qaumin yadkhuluna al-jannata bis salasili. Rawahum al-Bukhari. Ma'anahu yu'saruna wa yuqayyaduna thumma yuslimun fayadkhuluna al-jannah. Dan darinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Allah Ta'ala merasa kagum. Kagum Allah Ta'ala. Bangga Allah Ta'ala. Dari kalangan kaum manusia yang dimasukkan ke dalam syurga dalam keadaan mereka pernah dirantai, diikat dengan rantai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua-duanya riwayat Bukhari. Maknanya mereka ditawan, diikat, kemudian mereka masuk Islam, lalu mereka masuk syurga. Hadis ini menyebut tentang firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surah Al-Imran. Adalah kamu, wahai umat Islam, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia seluruhnya. Kamu menyuruh pada yang baik, kamu mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Kamu memerintah. Kumpulan kamu ni, kamu berjuang sehingga kamu memerintah. Bila kamu memerintah, kamu laksanakan kewajipan amar ma'ruf dan nahi mungkar.
menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran, mengajak orang kepada yang baik, mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran itu dengan nasihat, dengan marah. Kemudian laksanakan hukum Islam. Hukum kisah, hukum hudud, macam-macam hukum. Mencegah dengan tangan. Inilah sebaik-baik umat. Mereka beriman kepada Allah. Iaitulah kumpulan di kalangan orang Islam yang berjuang, kemudian memerintah dan menegakkan syariat Islam. Allah Ta'ala kagum. Ada kalangan mereka ni yang pernah ditangkap di dalam peperangan ketika mereka kafir. Masa mereka kafir, mereka ditawan. Setelah ditawan, diikat dengan rantai, dibelenggu. Dia belenggu dengan rantai tangan dan leher mereka. Kemudian mereka masuk Islam dan mereka masuk syurga pada akhirnya. Allah Ta'ala kagum dengan kumpulan ini. Di antaranya ialah orang-orang Parsi, orang Iran hari ini, orang Mesir, orang Syria zaman dulu, orang Turki, orang Kurdis. Pada awalnya mereka berperang dengan Islam. Mereka dikalahkan. Yang mati dibunuh, mati kafir lah. Ada di antara mereka yang ditawan. Bila kalah ditawan. Diikat dengan rantai kerana ditawan. Kerana mereka melawan. Kemudian mereka jadi hamba abdi. Memang dalam hukum tawanan perang boleh dijadikan hamba abdi. Ada kalangan mereka yang belajar, yang mengaji agama. Mereka dibebaskan. Belajar mengaji agama. Dan ada kalangan mereka yang alim. Ulama-ulama yang besar. Bukan sahaja ulama, jadi pemimpin pula. Pemimpin negara yang memerintah dengan Islam. Menubuhkan kerajaan Osmaniyah, kerajaan Abu Ayyubiyah. Kerajaan Ayyubiyah daripada bangsa Kurdis. Kerajaan Osmaniyah daripada bangsa Turki. Kerajaan Mamalik daripada hamba abdi yang dimerdekakan. Memerintah negeri Mesir. Mendirikan kerajaan. Mereka ini adalah asalnya tawanan-tawanan perang. Setelah mereka masuk Islam, mereka mengaji. Di sinilah firman Allah Ta'ala, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan jika sekiranya kamu orang-orang Arab, sahabat-sahabat Nabi yang berbangsa Arab, yang hidup di zaman Nabi SAW, mereka adalah orang Arab. Kamu berpaling daripada Islam. Berlaku di akhir zaman, kamu tak ikut Islam dah. Pasal apa menang dah? Banyak harta, hidup senang, lalu tak mengaji, tak belajar, jahil. Orang Arab jadi jahil. Jangan ingat orang Arab tu alim belaka. Pernah berlaku zaman orang Arab jahil. Quran bahasa dia. Quran dengan bahasa Arab. Tapi zaman Abbasiyah, orang Arab jadi jahil. Ulama-ulama besar bukan orang Arab. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, At-Tirmizi, An-Nasai, ni bukan orang Arab. Bukan orang Arab ni. Bukhari bukan orang Arab. Imam Ghazali bukan orang Arab. Imam Ghazali As-Sahur tu bukan orang Arab. Ini orang Parsi, orang Iran. Imam Bukhari orang Asia Tengah, orang Bukhara. Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, ini orang yang bukan Arab. Termasuk Al-Qurtubi, tafsir Qurtubi. Itu orang Cordoba, orang negeri Spanyol. Berlaku dalam sejarah, orang bukan Arab sudah jadi alim. Mereka adalah berasal daripada hamba-hamba yang ditawan, yang belenggu dengan rantai lawan Islam.
Berperang-perang kalah, mereka ditangkap, diikat dengan rantai, dijadikan abdi. Kemudian orang Islam layan mereka dengan baik, orang zaman dulu, dan mereka masuk Islam. Mereka mengaji, mereka pandai, mereka bijak dengan Islam. Mereka melahirkan anak cucu yang alim, yang jadi pemimpin. Orang Arab pun tinggal Islam pula. Maka Allah pilih kalangan mereka menjadi pejuang-pejuang Islam yang menegakkan Islam, dan mereka masuk syurga. Allah Ta'ala sangat kagum. Sangat kagum mereka ini. Mereka pernah ditawan, dirantai, kemudian mereka menerima Islam. Dengan sebab itu jangan kita derah-derah sangatlah, mu ni celaka belaka. Jangan. Allah Ta'ala boleh ubah sesuatu bangsa itu, seseorang itu dengan hidayahnya menjadi baik. Dan Allah Ta'ala boleh ubah orang yang dianggap baik kerana sombong, takjub, heran dengan diri, jadi hanyut dan sesat. Di sinilah kita kena sebut ihdinas siratal mustaqim pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Tunjuklah kami jalan yang betul. Allah Ta'ala sangat gembira adanya kumpulan manusia yang ditawan, yang dirantai, mereka masuk Islam, mereka menjadi pejuang Islam dan menegakkan Islam. Mereka menjadi ahli syurga. Hadis 34, wa anhu anil wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم. Dan daripadanya, yakni daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sekasih-kasih tempat di sisi Allah ialah masjid-masjidnya, dan semarah-marah tempat di sisi Allah ialah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan tempat yang paling Allah Ta'ala sayang sekali ialah masjid. Kerana di masjid-masjid itu manusia beribadat, manusia berzikir, memuji Allah Ta'ala, dan manusia mempelajari ilmu agama, mengendalikan urusan Islam daripada masjid. Maka masjid menjadi tempat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Pasar pula tempat manusia menipu, manusia kecil orang, manusia leka, kecuali mereka yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sangat marah kepada pasar. Di sini bukan bermakna dia tak beri kita meniaga. Meniaga fardu kifayah. Kalau kita orang Islam tak meniaga, orang kafir meniaga. Kemudahan-kemudahan bagi orang Islam, orang kafir yang beri pula dosa kita. Kena faham di situ. Maksud Allah Ta'ala mereka di sini, kerana di sinilah tempat yang tercabar, tempat yang diuji, tempat orang leka. Maka barang siapa yang ingatkan Allah, yang percaya pada Allah, yang mengerjakan perintah Allah di tempat yang penuh dengan ujian, dia mendapat pahala yang besar. Di sana ada hadis lain pula, at-tajirul amin ma'as siddiqin, peniaga yang amanah bersama dengan siddiqin. Siddiqin ini termasuk di kalangan alladzina an'amta alaihim, yang kita baca dalam Fatihah, alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka, an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, iaitulah nabi-nabi yang pertama, siddiqin yang kedua, syuhada yang ketiga, salihin orang yang saleh. Disebut siddiqin. Siddiqin ni payah.
Kerana orang mudah leka. Dengan sebab itulah dia letak nombor 2 lepas Nabi-Nabi. Jangan duk berasa mudah. Ini perkara yang sangat payah. Syaitan duduk bisik dalam diri kita, kalau mudah tipu payah betul. Kalau mudah tipu, orang tak percaya, orang tak beli barangmu. Tipulah supaya orang beli. Ini bisikan-bisikan syaitan. Dengan sebab itulah dia uji. Payah orang yang berniaga mengatakan barang ni ada cacat, barang ni ada celah, nak beli, belilah. Cacat dia sini-sini. Ini termasuk dalam orang yang jujur dalam perniagaan dia. Bahkan di sana ada pula diberi khiyar. Di khiyar akad, khiyar majlis dalam akad jual beli. Khiyar majlis ni khiyar dalam masa majlis akad. Dalam masa jual beli, maka dia tengok-tengok cacat, boleh pulang balik sebelum kita bercerai. Meninggalkan tempat tu, boleh pulang balik, ambil duit balik. Kalau dah ambil duit balik, tak boleh dah. Kalau dah tinggal majlis, tak boleh dah. Nak serah balik. Di sana ada khiyar akad. Khiyar akad ni waranti yang diamalkan pada hari ni. Barang ni kalau ada cacat, sekian-sekian tempoh, boleh hantar balik. Sekian-sekian tempoh, dia letakkan tempoh dia. Tempoh sebulan, tempoh 2 bulan, tempoh setahun, itu mengikut dalam perjanjian. Ini ada dalam Islam. Yang malangnya orang kafir duduk pakar ni, orang Islam duduk tinggal pula dah. Ini jadi masalah. Orang Islam hari ni punah rana habis. Kalau pergi di negeri orang putih, di negeri orang putih, negeri orang kafir, walaupun dia tak Islam, dia kedara haruk, dia buat macam-macam maksiat, dalam bab negara dia jaga. Dia jaga bab negara ni. Sehingga di Amerika, di Eropah, kalau kita beli barang, dia berjanji, kalau rosak barang ni dalam masa setahun atau balik, dia uyak baru pula. Kita jangan menipu lah. Kadang-kadang waktu kan beli tu menipu. Sengaja buat rosak, nak ambil baru pula. Itu berdosa lah. Tapi mereka sanggup buat begitu. Di sini kita tengok bagaimana di negara-negara barat yang mengamalkan cara ni. Kadang-kadang ada jual barang-barang, jual surat khabar, jual benda-benda yang sikit tu, dia pakai letak barang situ berbakul. Di mana tuang tak ada. Dia tulis dah harga sekian banyak. Orang ambil barang tu, ambil piti hubur dalam bakul, tinggal. Tuang tak ada. Sebab begitu sekali. Tempat kita ni buat kita habis dengan baru bakul nyakap. Barang pun habis, bakul pun nyakap buat lari. Ini kan perangai uduh. Kita meninggalkan ajaran Islam. Dengan sebab itulah, maka Nabi kata seburuk-buruk tempat di sisi Allah ialah pasar. Tapi kalau kita jaga, pahalanya besar. Dapat fadilat yang sangat besar. Bahkan orang guna barang tu kita boleh pahala. Oleh kerana pahala besar inilah, maka teruji. Hadis yang 35. Wa an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu min qawlihi ta'ala la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suq wa la akhira man yakhruju minha fa innaha ma'arakatu syaitan wa biha yansibu rayatah. Rawahu Muslim, rawahu al-Barqani fi sahihih an Salman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takun awwala man yadkhulu as-suq wa la akhira man yakhruju minha fiha bada syaitan wa farrakh. Maksudnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, daripada katanya janganlah kamu menjadi orang yang pertama masuk pasar, dan jangan kamu jadi orang yang paling kemudian keluar daripadanya, kerana di pasar itulah tempat syaitan berlawan, tempat syaitan bertepur. Di situlah syaitan mengebarkan benderanya. Syaitan angkat bendera di pasar. Hadis riwayat Muslim, dan meriwayatkan juga di Al-Barqani di dalam sahihnya dari Salman. Katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu jadi orang yang pertama masuk ke pasar dan orang yang paling akhir keluar daripadanya.
Di dalamnya syaitan bertelur dan menetas. Menunjukkan pasar ni tempat yang teruji, tercabar, tempat yang syaitan banyak duduk untuk menipu orang. Sama ada menipu orang yang berniaga ataupun menipu orang yang membeli. Dia tipu belaka. Di pasarlah syaitan ramai. Kerana dia mudah nak menipu orang. Termasuklah di pasarlah juga orang tinggal semayang. Kau garik, kau ramah. Kau waktu semayang, kau laku jual. Ini ujian. Di situlah tempat syaitan bertelur dan syaitan menetas. Untuk melahirkan anak-anaknya. Menunjukkan berniaga adalah tempat yang paling diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makna hadis ni kita tak usah berniaga lah lok ke orang lain. Tidak. Bukan makna begitu. Maknanya kita kena jaga diri, pahalanya besar. Hadis yang ke-36. Wa an Asim al-Ahwal an Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ghafarallahu lak qala walak qala Asim faqultu lahu استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات رواه مسلم. Maksudnya dan dari Asim al-Ahwal dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, katanya aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mudah-mudahan Allah mengampunkan engkau. Sabdanya mengampunkan engkau juga. Asim berkata, aku kata pada diriku, Rasulullah sampai beristighfar kepadamu? Sabdanya ya, dan bagimu juga. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Taala, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat, dan beristighfarlah supaya Allah mengampunkan dosamu dan kepada orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan. Hadis ini menyatakan kita disuruh berdoa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah SAW berjasa lebih pada ibu bapa kita saja. Ibu bapa kita lagi. Ibu bapa kita ni sekadar makan dunia aja. Akhirat sikit-sikit. Adapun Nabi SAW membawa ajaran yang membawa kebaikan kepada kita di dunia sehingga hari akhirat. Jasa Nabi lebih daripada jasa ibu bapa kita. Di sinilah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum meletakkan Nabi SAW lebih daripada ibu bapa mereka sendiri. Hadis ini menceritakan bagaimana seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Sarjis radhiyallahu an bertemu dengan Nabi SAW. Dia tak arah nak kata, dia kata ikut suka dia. Lalu dia kata, ghafarallahu lak, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan Rasulullah. Padahal Rasulullah ni manusia yang maksum, yang tidak berdosa. Tak perlu istighfar lah, sepatutnya Rasulullah tak berdosa, kita yang berdosa. Tapi dia sebut ghafarallahu lak, Allah Ta'ala mengampunkanmu wahai Rasulullah. Dan memang Rasulullah walaupun dia tak berdosa, dia istighfar sehingga 100 kali sehari. Satu riwayat kata 70 kali, satu riwayat kata 100 kali Nabi beristighfar. Nabi tak berdosa beristighfar lebih daripada 70 kali. Ada riwayat kata 100 kali. Kita dosa banyak malah istighfar. Tak istighfar. Apa kita ni? Nabi tak berdosa beristighfar. Bahkan dalam hadis ni menyebut bila seorang sahabat Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Allah mengampunkan dosamu. Rasulullah jawab, mengampunkan dosamu juga.
Dosa aku Allah Ta'ala ampun, dan dosamu Allah Ta'ala ampun. Bila Rasulullah kata begitu, Asim tercengang. Rasulullah beristighfar kepada saya. Rasulullah istighfar untuk saya berada. Kerana terlalu gembira. Kerana doa seorang Rasul diterima oleh Allah Ta'ala. Ini bukan sembarangan. Bila Rasulullah istighfar, bermakna istighfar itu diterima oleh Allah Ta'ala. Mesti. Begitu. Oh, hebat. Terkejut dia. Rasulullah istighfar untuk saya. Jawab Nabi SAW, ya, untukmu juga. Kemudian membaca firman Allah Ta'ala, wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beristighfarlah bagi dosamu dan dosa orang-orang yang beriman lelaki dan beriman perempuan. Perintah Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW beristighfar untuk dirinya dan untuk orang-orang yang beriman. Oleh kerana itulah, di zaman Nabi masih hidup, banyak sahabat-sahabat berjumpa dengan Nabi SAW, minta Nabi doa, minta Nabi istighfar untuk dia, minta Nabi istighfar untuk dia. Bahkan diriwayatkan bila Nabi SAW sudah wafat, dikebumikan dia dalam tanah, mari seorang badui yang duduk jauh, baru dengar berita Nabi wafat. Lalu badui ini pergi kat kubur Nabi, ambil tanah, jeruh atas kepala dia. Jeruh atas kepala orang badui, dia jahil, tak tahu nak buat apa. Jeruh atas kepala, wahai Rasulullah, masa Rasulullah hidup, kami boleh berjumpa Rasulullah. Rasulullah dah mati, nak jumpa dengan siapa dia pula, wahai Rasulullah. Saya mengharapkan Rasulullah beristighfar untuk saya. Badui ini merintih dekat kubur Nabi. Oleh kerana itu, lebih afdal bila kita ziarah Nabi di Madinah, masa musim haji ataupun umrah, beri salam ke Nabi, selawat ke Nabi, dan minta Nabi istighfar untuk kita dan keluarga kita. Minta Nabi istighfar untuk kita dan keluarga kita. Sebut kerana Nabi mengetahui setiap orang yang menziarah kubur dia. Itu yang sepatutnya. Wallahu a'lam.